Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya teknologis Abdul Sulaiman bin Ismail bersama pasangan saya Puan Aguilera binti Mafuzi akan membentangkan berkenaan dengan study of interior decorative tile made of recycled plastic atau yang lebih dikenali sebagai SUPIC tile. Ini nama yang unik yang kami namakan ke atas produk inovasi yang telah kami hasilkan, iaitu SUPIC tile. SUPIC itu sendiri mempunyai maksud yang unik, di mana SUPIC ialah salah satu perkataan daripada logat negeri Kelantan. Maksud SUPIC ialah plastic bag. Maksud sendiri daripada nama pada produk ini telah membawa maksud kepada produk inovasi yang kami hasilkan, iaitu contoh daripada gambar yang saya pada bahagian hadapan ni kita dapati baru ada tiles yang berwarna purple, biru, kan? Dan ada banyak lagi warna yang telah kami hasilkan untuk inovasi daripada berasaskan plastic bag. Ini merupakan salah satu projek green yang memang sepatutnya dijalankan, sebab dia satu inovasi yang boleh recycle lah, mengguna semula plastik bag yang telah kita buang. Okay, next, saya pergi pada next slide. Okay, ini adalah contoh box yang kami telah buat untuk produk kami. Kita dapat lihat di sini ada bermacam-macam warna dan ini didatangkan dalam saiz yang sama, standard dalam tile biasa, iaitu 150 darab 150 darab dengan 7 mm. Okay. Next ialah saya terus pergi kepada bahagian problem statement. Kita dapati bahawa kalau kita tengok gambar pada sebelah kanan slide saya, di sini kita dapati bahawa terlalu banyak pembuangan sampah yang menyebabkan yang terdiri daripada pelbagai sisa pekerjaan. Salah satu daripada ini adalah plastik bag. Plastik bag juga banyak dibuang ke dalam laut semua, sehingga pernah berlaku di dalam sebelum ni, iaitu penyu yang termakan plastik sebelum mati. Itu antara problem-problem kita dapati bahawa base yang problem yang saya dekat sini saya ada jelaskan di sini, iaitu plastik yang dibuang ke dalam ocean, di laut ialah lebih kurang dalam 8 million tan yang dibuang setiap tahun. Bayangkan berapakah usia bumi kita sekiranya kita sentiasa buang plastik dibuang sesuka hati. Bayangkan apakah ini. Okay, next problem ialah kita dapati bahawa tile yang sedia ada sebelum ni, kalau kita tengok di sini saya hasilkan produk, kami hasilkan produk daripada berasaskan plastik. Maknanya dia mempunyai elasticity yang tinggi berbanding tiles yang sedia ada, iaitu menggunakan seramik. Dia mudah crack. Dan saya tengok pada objektif tadi, kita tengok pada objektif tadi, saya nyatakan dekat sini ada 3 objektif yang kami telah kena pasti, iaitu first ialah kami cuba untuk mereka bentuk dan menghasilkan tiles yang berasaskan plastik buangan LDPE dan HDPE. LDPE ialah low density polyethylene dan HDPE ialah high density polyethylene. Okay. Nanti saya akan terangkan di dalam metodologi sikit apakah itu LDPE dan HDPE. Yang kedua ialah kami cuba mengenapati kualiti tile yang kami hasilkan, adakah menepati tahap standard tiles tahap BS lah, BS atau MS untuk tile standard tile. Yang ketiga ialah to study untuk mengenapasti penggunaan plastik di dalam penghasilan interior decorative tile made of recycled plastic. Sebenarnya tiles ini yang kami hasilkan adalah lebih kepada decorative tile yang di dalam rumah, bukanlah untuk lantai. Okay, untuk scope of tadi kita dapat saya fokus terus kepada bahagian tadi saya dah sebutkan
kami hasilkan daripada HDPE dan LDPE. Dan seterusnya ialah ada bahan aditif yang kami gunakan, iaitu kami menggunakan sedikit minyak masak, dan pada bahagian kami ada buat 3 jenis desbah lah untuk iaitu LDPE, ratio by HDPE. Okay. Test yang akan dilaksanakan terdapat 5 test, iaitu compression test, water absorption test, aggregate impact value, slip resistance test dan chemical test. 5 test tersebut saya akan terangkan dalam metodologi seterusnya. Sampel yang seperti yang saya sebut tadi ialah 150 darab 150 darab dengan 7 mm. Except untuk kecuali untuk test mampatan, iaitu ujian mampatan kena menggunakan 50 mm darab 50 mm dan darab 50 mm. Okay, total sampel yang kami gunakan ialah sebanyak 24 sampel, iaitu 21 sampel untuk 150 punya sampel dan 3 sampel lagi adalah untuk 50 mm punya sampel. Okey. Salah satu study yang kami ni, kita nak tengok berapakah banyak plastik yang kita boleh gunakan untuk berapa banyak duit, berapa banyakkah kita boleh save duit yang kita boleh save dalam penghasilan tiles. Okey, seterusnya kami akan berikan soal silik kepada 30 orang responden yang terdiri daripada public, orang awam, kontraktor, konkurs dan engineer. Okey, untuk mengenal pasti design, usability, kebolehgunaan dan kelebihan. Dan seterusnya kita pergi pada metodologi. Dekat sini saya dapat tunjukkan di mana penghasilannya bermula daripada plastic collection process, di mana kami mengasingkan plastik daripada sampah-sampah di tapak kutusan sampah di Politeknik Kota Kinabalu. Dan kemudian kami memotong dalam saiz yang kecil, kemudian kami akan timbang mengikut ratio yang kami telah tetapkan, 3 ratio tadi. Dan apabila selepas kami menimbang, kami akan mencairkan plastik tersebut di dalam oven, dan proses yang seterusnya adalah untuk kita kompreskan, kita manfaatkan menggunakan mold acuan, dan terhasillah tile sampel tile yang seperti mana dalam gambar rajah ni kita dapati. Dan sedikit kekemasan dibuat, iaitu untuk pada bahagian tepi mengikut acuan kami adjust sikit supaya dia nampak letak square yang lebih baik lah, lebih sempurna. Ini contoh-contoh gambar yang bermakna untuk test. Sebelum tu saya tunjukkan saya punya metodologi yang terbabit lah, termasuk dalam skop tadi yang saya sebut, iaitu terdapat 5 ujian. Ujian yang pertama ialah ujian AIG, di mana sebelum kita buat AIG, kita buat shift test, iaitu tapisan kita menggunakan saiz yang tertentu untuk membuat AIG. Dan yang seterusnya ialah ujian skid resistance, iaitu ujian kegeseran. Yang ketiga ialah ujian rendam water absorption, iaitu kadar ketelapan air. Dan seterusnya ialah kadar resapan air, yang seterusnya ialah ujian kimia, dan ini ialah untuk ujian mampatan. Okay, dan ini saya sebut tadi LDPE dengan HDPE. Dan bahan-bahan yang kami gunakan, kalau kita tengok dekat bahagian gambar raja di bawah ni, kita dapati saya gunakan plastik bag. Dan kat sini saya gunakan ini ada LDPE untuk plastik bag biasa. Ini saya tunjuk gambar yang baru lah. Sebenarnya kami telah saya ambil sampel gambar di internet lah. Okay. Dan yang ini ialah sampel untuk HDPE, yang sampul pos laju tu kan, plastik dia tebal sikit. Ini agak tidak banyaklah berbanding dengan plastik bag yang sedia ada lah. Kalau kita tengok dekat tapak pelupusan sampah, dia agak minimum berbanding dengan plastik bag biasa. Dan ini minyak masak yang antara minyak masak yang kami guna. Dan saiz sampel yang saya sebut tadi, dan kajian ni kami buat 100% di Politeknik Kota Kinabalu bersama data bersama daripada pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Maafkan saya. Okey, terus
saya nak tunjukkan data calculation kiraan. Kiraan yang kami telah perolehi daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, di mana mereka telah mengeluarkan data yang kami telah perolehi. Kat sini kita dapat melihat bahawa quantity of waste disposal collected, yang ini dalam nilai tan ni, kita tengok dalam masa 1 tahun almost 1000 tan. Memang banyak. Okay, kita dapat berapa? Kita tengok LBPE pula kat sini, dengan kita dapat nilai kan, kita nampak dia punya nilai dekat sini, dan kita dapati dia pula dekat area price tile ni pun tengok berbanding ni apa yang kami maksimum yang kita boleh hasilkan menggunakan conventional method yang saya telah gunakan, iaitu yang kami telah gunakan, iaitu untuk tan satu hari kami boleh mampu untuk buat menggunakan 270 kg, dan mana kita dapat menghasilkan 81 tan, di mana price untuk tan adalah RM9.72. Lepas tu dapatlah kita dapat dalam masa 1 tahun penghasilan dia boleh mencecah sehingga 45,100 keping tan. Itu yang kita dapat bandingkan kalau kita guna mesin lagi banyak lah. Ini saya gunakan conventional method, okay? Dan kita dapat tengok dekat sini dia punya perbandingan harga tan daripada yang kami hasilkan daripada recycle plastik cuma berharga 48 sen, dan di sini ialah tan untuk sekeping ialah RM2. Jadi saya tunjukkan data eksperimen yang kami telah buat di sini AIG, di mana melepasi semua memang inilah dia punya melepasi tahap standard, di mana compression pula kita tengok kat sini memang kalau tengok ni pun tinggi, memang tinggi 1800 ni maksud dia dia punya unit Newton per millimeter square, but kalau saya convertkan dalam megapascal, dia ibarat macam grade 18 kan, grade 18 megapascal ini. And then ini water absorption, di mana kalau kita tengok ratio 1 langsung tiada absorption banding dengan ratio 2 dan ratio 3. Masih ada absorption, ada resapan air, tapi masih lagi di tahap minimum lah. Ini boleh diterima pakai. Dan ini pula adalah slip resistant test, gelinciran. Dan gelinciran yang kita tengok memang melepasi lah standard, sebab gelinciran yang standard memang 80, dan ini kita boleh lepas. And then chemical test sama juga, lebih kurang macam water absorption, dia masih ada sedikit tindak balas sama dengan chemical test, tapi terlalu minimum. Itu dia punya hasil data eksperimen. Dan kat sini saya tunjukkan data questionnaire, di mana kami cuba seperti mana objektif 1 tadi. Kalau kita dapat lihat bahawa total min yang saya dapat, skor min ialah 3.97, menunjukkan bahawa objektif 1 memang tercapai. Dia menyebelahi sebelah agree. Hampir semua bersetuju dengan produk inovasi Super Tile. Yang objektif kedua juga kita dapat complykan mengikut standard produk, standard untuk tiles. Kita dapat tengok bahawa semua setuju 3.73. Dan yang ketiga, untuk objektif ketiga juga kita dapat tinggi. Jadi keseluruhan kita dapat lihat bahawa keseluruhan semua responden sangat bersetuju dengan interior decorative tile, supik tile yang kita hasilkan. Ini sedikit reference yang saya gunakan untuk penghasilan supik tile, dan ini saya tunjukkan kelebihan, sedikit keaslian dan kelebihan produk supik tile di mana kami memang menggunakan produk recycle plastik bag dan LDPE dan HDPE yang menggunakan multicolor, di mana dia boleh menghasilkan tile yang berbagai multicolor mengikut kita punya penghasilan lah. Yang apa kehendak kita, kehendak pengguna, dia nak color apa kita boleh hasilkan. And then seterusnya produk juga telah pun mendapat achievement sedikit sebelum ni,
iaitu mendapat tempat kedua untuk Civil Engineering Department Innovation and Exhibition Series 6, dan yang kedua kami dapat endorsement daripada Dewan Bandara Kota Kinabalu, di mana mereka mengatakan produk ini sangat bernilai, mempunyai nilai komersial lah. Sebab tu kami telah pun patentkan produk ni. Kat bahagian atas ni kita dapat lihat bahawa saya dah dapat copyright number, kami telah pun patentkan untuk inovasi ni. Okay, itu saja daripada kami untuk sekali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.